Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam makmur Johor, salam kestabilan masa depan. Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita doakan kepada kaum muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat di luar sana, bangsa Johor sekalian, agar urusan anda dipermudahkan. Selamat berhujung minggu buat yang tidak bekerja hari ini di negeri Johor Darul Takzim. Dan buat yang masih bekerja, jangan malas-malas. Sikit lagi, esok kita berhujung minggu bersama-sama. Tapi, dalam nak berhujung minggu, jangan lupa, esok merupakan hari penting untuk menentukan kestabilan masa depan negeri Johor yang kita sayangi ini. Esok adalah merupakan hari pengundian pilihan raya umum Johor ataupun pilihan raya negeri Johor kali ke-15 2022. Every vote counts. Setiap undi akan menentukan hala tuju negeri Johor Darul Takzim. Kalau anda rasa undi anda tidak berharga, anda silap. Undi anda amat berharga dalam menentukan apa yang nak berlaku, apa nak jadi, Johor nak pergi mana. Semuanya terletak di tangan dan bahu para pengundi Johor Darul Takzim. 2 juta lebih pemilih yang akan mengambil bahagian esok. Kita harapkan semoga semuanya dapat mengambil bahagian dalam menentukan masa depan negeri Johor yang kita sayangi ini. Buat yang berada di luar kawasan, jangan lupa balik. Hati-hati ketika memandu. Jangan laju-laju bang. Laju-laju nak pergi mana? Ingatlah orang yang tersayang. Kalau ada banyak yang tersayang, ingatlah semua sekali. Ya? Baik. Jadi sebelum itu, rakan-rakan pelayar saya yang saya hormati, jangan lupa untuk like, komen dan juga share sesi Selamat Pagi Johor kita pada pagi ini. Kita bersiaran langsung dan esok merupakan hari terakhir bagi siri Selamat Pagi Johor. Jadi insya-Allah kita akan membawa update dari semasa ke semasa berkenaan hari pengundian pada esok hari. Hari ini merupakan hari terakhir sesi kempen dan di pihak Barisan Nasional ini merupakan hari terakhir kita akan membuka tawaran-tawaran kita kepada para pengundi. 5 ikhtiar yang akan saya sebut dalam sesi pada pagi ini di penghujung rancangan ini, dan apa tawaran daripada Barisan Nasional. 11.59 minit malam hari ini merupakan garisan penamat kempen 14 hari semua parti-parti politik yang mengambil bahagian dalam pilihan raya negeri Johor pada kali ini. Jadi tak apa, saya nak pergi kepada isu semasa dulu berkenaan dengan kenyataan timbalan Presiden ataupun naik Presiden PAS. Singapura maju kerana tak ada UMNO. Semalam sudah disebut, tapi hari ini benda ni masih lagi tak selesai ya tuan-tuan. Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, telah mengatakan dalam satu sidang media, Singapura maju sebab tak ada UMNO. Jangan guna alasan cetek untuk perkecil pihak lawan, tapi tonjolkan kekuatan di pihak kamu. Itu cabaran daripada Yang Berhormat Presiden UMNO kepada pimpinan PAS. Jadi tak perlu nak kecilkan orang. Walaupun saya kalau nak dibandingkan saya dengan kawan saya, saudara Iman, saya lebih besar dan dia lebih kecil, tapi tak bagus untuk saya memperkecilkan dia. Faham? Makna kata tunjukkan dan tonjolkan kekuatan kita. Jangan sibuk fokus kepada kelemahan dan kelompongan pada pihak lain sampai lupa apa sebenarnya kesilapan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Itu pesanan Yang Berhormat Presiden kepada naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar ni Abdullah. Tapi saya nak tanya jugalah Datuk Amar ni, Muhammad Amar ni, kat Singapura ada PAS ke? Sebab tak ada PAS lah yang boleh maju tu. Kalau tak, mau jadi macam Kelantan ya. Itu mungkinlah boleh balik belik-belik sikit apa yang nak dibuat dengan Kelantan tu sebelum sibuk dekat tempat orang lain. Dan ada yang menarik lagi, PRN Johor juga, Tun M
Berbaki sehari lagi kempen Tun M merayu agar pengundi beri mandat kepada pejuang. Saya dah melihat fenomena ataupun keadaan politik di Malaysia ini. Saya dah mula memerhatikan secara dekat sejak tahun 2013. Saya mula terlibat secara langsung dalam arena politik Malaysia. Saya mula menganalisa satu demi satu bermula tahun 2013. Bermakna dah hampir 10 tahun saya mula melangkah dalam arena politik. Dan apa yang saya lihat di Malaysia ini, rakyat tidak pernah dan tidak akan mengundi satu parti yang hanya berdiri sendiri. Ini fakta yang mana kita lihat Pakatan Rakyat ditubuhkan pada tahun 2008 dan 2013. Menggunakan slogan Pakatan Rakyat, tapi tidak disatukan di bawah satu bendera yang sama. Mereka bertanding atas bendera sendiri. Parti Keadilan Rakyat, PAS dan juga DAP pada ketika itu, dua edisi pilihan raya umum mereka tewas. Sebab sentimen pengundi terhadap pembentukan kerajaan daripada parti dan logo yang berbeza ini adalah tidak baik. Dan idea itu ada pada Barisan Nasional. Datang daripada parti-parti komponen yang berbeza disatukan di bawah satu bendera dengan lambang dacing, yakni Barisan Nasional. Dan idea ini telah diguna pakai oleh yang berbahagia, yang berhormat Tun Mahathir pada tahun 2018. Bila mana Pakatan Harapan menggunakan satu sahaja bendera, yakni bendera Parti Keadilan Rakyat. Dan gelombang ini hit satu negara. Kepercayaan rakyat meningkat, saya boleh kata hampir 200% pada ketika itu. Dan rakyat, bila dia nampak ada satu lagi gerakan alternatif, maka mereka akan pergi kepada gerakan yang kedua. Dia macam ni lah, tuan-tuan. Dulu kita katakan smartphone di pasaran ada Apple sahaja. Jadi tak nak semua orang kena beli Apple. Kawan saya Q kena beli Apple, Iman kena beli Apple, saya pun kena beli Apple. Tapi hari ini disebabkan dalam pasaran kita ada Samsung, ada Huawei, ada Apple, maka ketiga-tiga kami boleh menggunakan produk yang berbeza dengan input ataupun dapatan yang hampir sama. Sahabat saya yang berduit sikit pakai Apple lah. Kawan saya Q yang lagi banyak duitnya pakai Samsung Galaxy Fold. Saya yang paling kurang duit pakailah Huawei Nova 2i. Itu sebagai contoh. Tapi masing-masing menggunakan gadget ini untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi moden sekarang. Jadi nasihat saya kepada Tun M, saya rasa Tun M lebih pakar dalam hal ini. Rakyat bukan tidak mahu beri mandat kepada pejuang, tapi pejuang ini tidak akan membawa kestabilan, dan itu yang rakyat lihat. Jadi tuan-tuan, parti yang berdiri sendiri ini dan komposisi kaumnya terang-terang hanya Melayu sahaja, tidak membawa kemakmuran dalam struktur politik di Johor yang rencam ini. Jadi para pengundi Johor tolaklah parti ini sebab parti ini memang tak percaya. Tak maaflah Tun M, bukan tak nak bagi, tapi memang tak nak bagi. Baik, itu perkara yang kedua. Itu sedikit sebanyak untuk isu semasa, dan hari ini merupakan hari terakhir rakyat bangsa Johor, kawan-kawan saya di Johor, untuk melihat dan menilai kerajaan ataupun parti manakah yang mampu membawa dan meneraju negeri Johor ini menjadi satu negeri yang hebat, menjadi satu negeri yang gemilang seperti mana kita pernah kecapi dan capai pada satu ketika dulu. Tak lama pun tuan-tuan, 2017-2018 adalah peak performance Johor Darul Takzim.
Tapi selepas PRU 14 yang lalu, Johor terus jatuh dan terus jatuh. Baik, kita beralih daripada isu semasa kepada ikhtiar Barisan Nasional. Ini tawaran, tuan-tuan, daripada pihak Barisan Nasional. Jangan tanya saya pasal ikrar. Jangan tanya saya pasal manifesto 3 teras Pakatan Harapan ataupun manifesto kopi ori. Bukan kopi ori lah, copy paste muda dengan 5 tawaran yang hampir sama. Barisan Nasional adalah parti yang pertama mengeluarkan dan melancarkan manifesto ini. Dan kalau kita lihat, kesemua parti lain yang membentangkan manifesto ke, ikrar ke, apa ke, mempunyai elemen yang sama. Sebab tu saya kata saya berbincang dengan sahabat-sahabat saya kata, kita ni kalau bagus, orang akan tiru kita. Kita ni kalau hebat, orang akan ikut kita. Dan ini bukti, tuan-tuan, Barisan Nasional ini sangat hebat dan disebabkan itulah ramai yang sedang mengikut rapat apa yang Barisan Nasional buat. Kita bagi nama ikhtiar pun dia bagi nama ikrar. Dekat-dekat bunyinya. Warna pun dekat-dekat. Nama pun dekat-dekat. Semualah dekat-dekat. Kalau boleh semua dia nak ikut. Strukturnya sama, colornya sama. Apa lagi? Apa lagi nak sama? Tu tanyalah pemimpin belah sana tu. Saya malas nak cakap. Baik, kita pergi kepada 5 matlamat utama. Yang pertama, kemajuan ekonomi. Pelbagai inisiatif bantuan makmur Johor, food bank, banyak lagi yang kita pernah sebut sebelum ini. Yang kedua, kesejahteraan rakyat. Kita ada 3,200 unit perumahan Felda generasi kedua yang kita akan laksanakan dalam tempoh 5 tahun pentadbiran Barisan Nasional. 5 teras ini akan dilaksanakan dalam masa 5 tahun. Saya rasa cukup realistik. Sebab apa? Sebab ini perkara-perkara yang kita telah listkan mengikut kepada keadaan keuangan semasa negeri yang sedang bertatih untuk bangkit semula. Ini adalah manifesto yang paling terperinci dan paling realistik, saya kira, untuk keseluruhan warga Johor. Dan banyak lagi peruntukan untuk Felda. Saya bagi tahulah sikit, mungkin ada yang nak tahu. Dan untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan, food security ataupun faktor keselamatan makanan ini menjadi satu fenomena global sekarang. Saudara Syahril Hamdan, Ketua Penerangan UMNO Malaysia, pernah mengeluarkan satu video berdurasi lebih kurang 6 minit daripada Penerangan UMNO Malaysia, menerangkan betapa pentingnya Malaysia mempunyai satu dasar berkaitan keselamatan makanan ataupun food security. Dan Johor di bawah Barisan Nasional menawarkan kepada tuan-tuan dan puan satu dasar yang spesifik berkenaan dengan keselamatan makanan. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Negeri yang sentiasa terkedepan dalam semua aspek dan perkara. Jadi, tunggu apa lagi? Esok tuan-tuan boleh tentukan kerajaan ataupun parti ini yang akan menjamin kestabilan masa depan tuan-tuan dan anak-anak tuan-tuan. Kita pergi kepada Felda tadi. Menggiatkan aktiviti ekonomi di kawasan Felda. Ya, saya sendiri turun pergi kawasan Felda dengan kawan-kawan di lapangan. Apa yang kita dapat? Kita dapati concern ataupun kelah kesuh rakyat Felda adalah generasi bawah-bawah ini, generasi kedua, ketiga, keluar untuk mencari rezeki di luar kerana tidak ada peluang pekerjaan di dalam Felda. Hari ini Kerajaan Negeri Johor ataupun Barisan Nasional Johor menjanjikan kepada tuan-tuan akan mengikhtiarkan perkara ini supaya anak-anak Felda tidak perlu keluar daripada perkampungan dan tempat tinggal mereka. Mereka akan terus berbakti dan membangunkan ekonomi setempat di kawasan kampung mereka. Ini satu benda yang saya kira cukup sentimental kepada orang Felda. Dan saya pun ramai kawan-kawan daripada Felda. Ini sebenarnya apa yang mereka mahukan. Denyut nadi rakyat ini difahami oleh Barisan Nasional. Saya tak nampak parti lain yang boleh memahami seperti mana kami memahami
Jadi tuan-tuan, apalah kiranya satu undi esok diberikan kepada kami. Baik, itu. Kemudian melantik wakil kerajaan negeri daripada Felda untuk memastikan kelancaran takbir urus Felda dan juga kerajaan negeri. Ingat, walaupun Felda ini adalah rancangan kerajaan persekutuan, tapi hal ehwal tanah adalah tertakluk di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Kawan-kawan peguam saya boleh tegur kalau salah. Betul tak Tuan Peguam? Tuan Peguam angguk tuan. Maksudnya betul lah tu. Saya terima kasihlah mengesahkan fakta tersebut. Dan juga kita tidak melupakan masyarakat desa Johor. Saya semalam ada cakap dengan pimpinan daripada parti dan juga ada beberapa pimpinan daripada peringkat nasional. Saya kata internet ni bermasalah. Kalau di Johor ini masalahnya begitu, apatah lagi di Johor Bahru ni masalahnya begitu, apatah lagi di kawasan-kawasan lain. Jadi dalam ikhtiar Barisan Nasional Johor, internet berkelajuan tinggi juga menjadi satu tawaran. Tuan-tuan, ini bukan soal nak tengok video TikTok mana lagi laju. Ini soal pendidikan. Andai kata negara kita dilanda pandemik sekali lagi, adakah kita nak lihat lagi sistem pendidikan kita lumpuh? Dan untuk makluman, fakta yang lagi satu, negeri Johor adalah antara negeri yang paling teruk terkesan akibat pelaksanaan PDPR. Ini fakta, bukan auta. Apa Menteri Pendidikan Bersatu buat? Apa Exco Pendidikan Bersatu buat? Mereka memegang portfolio pendidikan di kedua-dua tempat, pusat dan juga negeri Johor. Apa mereka buat kepada anak Johor? Tak boleh pakai orang ni tuan-tuan, tolak mereka dalam pilihan raya negeri hari pengundian esok yang akan berlaku. Ini apa yang berlaku. Kemudian meneruskan program Ketua Kampung Digital, menaikkan allowance Ketua Kampung bagi meningkatkan kualiti pentadbiran. Nak memudahkan orang kampung, kita tingkatkan allowance Ketua Kampung supaya Ketua Kampung pun lebih bersemangat nak buat kerjanya, dan mereka pun inilah salah satu punca pendapatan. Kemudian meningkatkan kualiti hidup masyarakat desa Johor melalui apa? Aspek sosioekonomi, penciptaan pekerjaan dan pemerkasaan modal insan. Merangkumi soft skill. Orang kampung, kita kata orang kampung tak boleh bercakap. Kita bagi orang kampung boleh bercakap. Orang kampung buat jual nasi lemak tak ada digital marketing. No, kita ajar digital marketing. Sekarang tengoklah, pakcik goreng pisang pun buat TikTok. Saya pun pening. Dia nak buat TikTok ke dia nak goreng pisang? Makna kata mereka dah mula diajar dengan pelbagai soft skill. Kerajaan Negeri Johor, Barisan Nasional Negeri Johor, andai kata dipilih menjadi kerajaan, menawarkan pemerkasaan sosioekonomi kepada orang kampung supaya kita orang kampung, saya anak kampung, boleh duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tapi kalau saya tebal sikit, kawan saya yang nipis sikit tu nampaklah rendah sikit. Okay? Tu. Dan juga ada pelan rejuvenasi desa Johor yang akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 5 tahun. Sebab itu saya kata, ini adalah ikhtiar. Bila saya sebut ikhtiar, tuan-tuan, ikhtiar adalah usaha. Usaha yang akan dilakukan secara berterusan dalam jangka 5 tahun adalah sesuatu yang saya kira sangat baik berbanding janji yang ditabur hanya pada masa pilihan raya. Tapi akhirnya, tuan-tuan, jangan cakap 5 bulan, 5 tahun, 5 hari lepas pilihan raya pun bayang adun dah tak nampak di kawasan. Baik, itu antaranya. Kemudian saya pergi pula kepada ikhtiar yang ketiga. Jelas-jelas disebut dalam ikhtiar yang ketiga Barisan Nasional, Orang Muda Johor, OMJ. Maknanya, Barisan Nasional merupakan satu parti yang paling ke depan mengetengahkan dan memperjuangkan nasib anak muda. Tuan-tuan, pergilah tengok Perikatan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, Muda ke, apa parti yang bertanding pada pilihan raya negeri Johor kali ini, Orang Muda Johor langsung tak disebut dalam manifesto mereka. Saya tak menipu. Tidak ada satu tunjang khas untuk anak muda.
Barisan Nasional meletakkan ikhtiar yang ketiga spesifik buat orang muda Johor. Saya tak tipu. Ada. Tak ada dekat tuan-tuan. Saya boleh hantar. Drop your number. I'll give you. Komen. Saya akan hantar dekat DM. Jangan risau. Yang mana di dalamnya ada akses perumahan kepada OMJ. BN Johor akan mewujudkan lebih banyak rumah transit. Rumah transit untuk mereka menyewa dengan kadar yang lebih rendah. Itu yang pertama. Mungkin orang kata, alah, apa rumah sewa? Tak ada. Kita ada inisiatif yang kedua. Meneruskan program perumahan rent to own kepada OMJ yang layak. Orang muda Johor yang layak. Tahu tak rent to own ni apa? Sewa beli. Sewa untuk beli. Sewa untuk memiliki. Contoh saya, orang muda Johor yang layak untuk dapat program rent to own OMJ ni, saya boleh menyewa daripada kerajaan negeri. Dan saya bayarlah sewa tiap-tiap bulan. Dan satu hari nanti, tuan-tuan, rumah itu akan menjadi milik saya. Satu inisiatif kerajaan negeri. Dulu kita pernah ada RMMJ. Kita pernah ada di flat Taman Seri Pelangi, kalau tak salah. Di Pasir Gudang, rumah dijual pada harga RM38,000 di bawah Jauhar Prihatin. Di bawah pemerintahan Barisan Nasional semasa Datuk Seri Khalid Nordin bertindak selaku Menteri Besar Johor. Itu berlaku. Saya tak tipu. Pakatan Harapan bagi apa, tuan-tuan? Yang cakap rumah reban ayam tak nampak. Kemudian kita ada bantuan kewangan tahunan. RM1,000 kepada OMJ yang berkahwin. Kahwin yang pertama je. Yang kedua, ketiga saya tak tahu. Itu di luar coverage lah. Dan RM500 kepada semua mahasiswa dari keluarga B40. Kerajaan Persekutuan bagi bantuan. Kerajaan Johor kata apa? Barisan Nasional Johor kata apa? Tak apa. Kita bantu mahasiswa yang terjejas daripada keluarga B40 sebab ini adalah tanggungjawab kolektif menteri. Baik? Baik. Dan bagi menyokong dan memajukan perusahaan OMJ, Barisan Nasional Johor akan mewujudkan Geran Keusahawanan OMJ ataupun OMJ Entrepreneurship Fund khusus dalam bidang ekonomi kredit, ekonomi digital dan pertanian moden. Kita dalam dunia sekarang, dunia yang digital, kita tengah menganjak pertanian pun pertanian digital, pertanian moden. Apa pertanian moden ni? Dulu saya ingat lagi saya kena bawa gunyi baja, tai ayam lah, tai kambing, segala tai lah kan. Saya pernah bau semua tu, tuan-tuan. Saya tak tipu, saya anak kampung, untuk tabur dekat kebun saya. Tapi hari ni orang fly drone je, tuan-tuan. Fly drone tabur baja. Ada yang ekstrim sikit, bawa kapal terbang tabur baja. Itu kalau besar lah. Kalau tanah 1 ekar pergi tabur pakai kapal terbang, melampau no. Fly drone tabur baja, sembuh racun dan sebagainya. Menarik. Orang masuk kebun, ada sensor detect bunyi alam, ada kamera, ada CCTV. Macam-macam lah pertanian moden ni. Air pasang sendiri. Dulu angkut air lah, siram satu-satu. Berotot lah. Sekarang belum. Dulu berotot sebab bawa air pergi siram pokok hari-hari. Tapi sekarang ni, Kerajaan Negeri Johor janji akan ada satu grant khas untuk digital economy dan juga modern farming. Dan Barisan Nasional berikrar dan juga berikhtiar akan kekal komited untuk memperkasa penlibatan OMJ dalam sistem amalan demokrasi. Sebab itu, Barisan Nasional Johor akan mengangkat seorang ahli Dewan Muda Johor, ahli Dewan Muda Johor DMJ, sebagai calon wakil rakyat di DUN atau Parlimen. Ini pertama kali dalam sejarah. Tak pernah lagi saya dengar adun belia ataupun ahli dewan apa-apa nak diangkat sebagai pembuat dasar di peringkat tertinggi, yakni Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen. Ini satu pengiktirafan yang besar kepada anak muda. Bukti Barisan Nasional tidak pernah meminggirkan golongan seperti kita. Saya ni masih lagi muda tau, walaupun nampaknya tua. Umur baru 24 tahun. Jangan macam-macam. Ikhtiar keempat, pentadbiran berintegriti, memudahkan pelibatan rakyat dengan kerajaan melalui Johor Pay, pentadbiran digital.
Saya kata kalau semuanya digital sekarang, pentadbiran pun boleh digital. Tak perlu lagi kita nak bersusah payah berlari sana berlari sini. Tak, semuanya di hujung jari anda. Dan reformasi politik juga disebut. Adalah satu parti itu kata Barisan Nasional, dan juga mereka adalah satu-satunya parti yang mengetengahkan perihal lompat parti. Barisan Nasional dalam ikhtiar yang kelima memperkenalkan enactment Act anti lompat parti. Juga dalam ikhtiar yang kelima kita berjanji akan meneruskan peruntukan RM200,000 tahunan kepada semua adun secara adil dan saksama. Di semua dun. Tak kisahlah pembangkang ke kerajaan ke, 200,000 setiap tahun akan tetap diberikan. Dan juga memperkemas sistem latihan kota kampung dan menubuhkan lebih banyak jawatan kuasa pilihan khas ataupun select committee di Dewan Undangan Negeri. Juga memperluas peranan jawatan kuasa penyelaras khas dun dalam konteks semasa. Dan tuan-tuan, saya ingin merayu agar semua pengundi turun mengundi esok dan memberikan mandat kepada Barisan Nasional. Kenapa? Kerana dengan mandat 2/3 persempadanan semula akan dilaksanakan. Dan juga pelbagai inisiatif dan ikhtiar yang telah saya senaraikan akan dapat dilaksanakan di negeri Johor yang kita sayang ini. Tuan-tuan, 12 Mac 2022, pilih Barisan Nasional, pilih kestabilan masa depan, tolak Pakatan Harapan, tolak Perikatan Nasional. Kita tolak segala bentuk penipuan, kita tolak segala bentuk penindasan kepada kita. Kita pilih kestabilan masa depan. Sebelum kita berakhir, jangan lupa sekarang dah masuk bulan Syakban. InsyaAllah kita akan berganjak ke bulan Ramadan awal April nanti. Jadi mari sama-sama berdoa bersama dengan saya. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, untuk yang muslim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Semoga kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Dan tuan-tuan, esok merupakan hari terakhir kita akan bersiaran di Selamat Pagi Johor. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan saya dan juga panel-panel yang lain. Tak maaf, hari ini panel terpaksa menarik diri di akhir waktu kerana terdapat komitmen yang lain. Kita kalau ikut kita nak kupas satu isu yang sangat panas hari ini, tapi tak apalah, apakan daya, kita merancang, Allah juga merancang, dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Jadi saya akhiri sesi Selamat Pagi Johor pada hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk itu datang daripada Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.